Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan saya Norfain Afwan bin Sazali dengan nombor metrik 258757. Jadi, saya akan mempersembahkan ataupun menghuraikan mengenai tajuk iaitu peranan dan kepentingan institusi yang di-Persekutuan Agong di Malaysia. Pengenalan. Secara umumnya tahu bahawa institusi yang di-Persekutuan Agong adalah yang termaktub di negara Malaysia. Jelaslah Yang di-Persekutuan Agong merupakan ketua utama bagi negara kita Malaysia yang mempunyai peranan dan kepentingan dalam mengetahui kepimpinan serta hala tuju negara. Perlembagaan persekutuan seterusnya memberi sedikit penambahbaikan bagi memastikan institusi ini tetap relevan dalam membawa negara kita Malaysia kekal menjadi sebuah negara yang berdaulat dan kekal di bawah sistem raja. Teori atau konsep berkaitan merujuk kepada perlembagaan yang mana ianya mengandungi undang-undang tertinggi negara dan tersusun dalam mengawal tindak tanduk serta menjadi panduan kepada pihak kerajaan untuk mentadbir negara dengan penuh etika dan bertanggungjawab. Konsep raja berperlembagaan bermaksud pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam perlembagaan persekutuan dan Yang di-Persekutuan Agong bertindak berdasarkan perlembagaan persekutuan dan nasihat Perdana Menteri. Maka dengan itu, struktur, dimensi, elemen dan lain-lain perkara yang berkaitan. Dalam sistem beraja mutlak, raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan pentadbiran negara dengan dibantu oleh pembesar-pembesar yang dilantik khususnya sebelum penjajahan Inggeris. Majlis Raja-Raja Melayu yang terdiri daripada 9 orang sultan berkuasa melantik Yang di-Persekutuan Agong. 3 cabang kerajaan iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman. Yang pertama eksekutif, yang kedua perundangan dan yang ketiga adalah kehakiman. Seperti yang saya terangkan tadi, isu-isu yang berkaitan, darurat yang pernah diisytiharkan dalam negara adalah sebanyak 9 kali, iaitu darurat Tanah Melayu, Sarawak, Rusuhan Kaum 13 Mei, Kelantan, darurat Cerebu, darurat Parlimen, Batu Sapi, darurat Parlimen Kerik dan Tun Pukaya, pengisytiharan proklamasi darurat juga. Kekuatan dan kelemahan. Institusi raja khususnya Yang di-Persekutuan Agong adalah kedaulatan negara dengan kedudukan dan peranannya termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Maka dengan itu, kewujudan institusi ini termaktub di dalam perlembagaan persekutuan, namun kemunculan cabaran-cabaran baru pada hari ini memerlukan perhatian bagi mengekalkan kewujudan institusi ini masih relevan. Analisis. Yang boleh dihuraikan mengenai tajuk ini adalah dapatan kajian dan analisis yang dilakukan terhadap ruang dan luas buat Yang di-Persekutuan Agong memulakan inisiatif dan memainkan peranan yang aktif dalam melindungi kedudukan serta kepentingan Islam di peringkat persekutuan untuk melaksanakan peranan ketua negara bagi menjaga agama seperti yang dikehendaki oleh Islam. Canangan penambahbaikan, meningkat kesedaran umum, mengubah silibus pembelajaran, menguatkuasakan undang-undang, mengembalikan kuasa Yang di-Persekutuan Agong, Raja-Raja Melayu, kempen mengenai institusi Yang di-Persekutuan Agong. Kesimpulan, budaya dan cara hidup ini perlu dikekalkan dan dilindungi kerana ianya adalah teras dan asas kepada pegangan moral, adab, kesopanan dan kesusilaan majoriti masyarakat Malaysia. Tanpa asas moral atau agama yang kuat, maka kesusilaan dan adab masyarakat kita akan menjadi lemah. Pada masa inilah, institusi raja-raja adalah penting sebagai pelindung dan pengekal identiti dan cara hidup walaupun kerajaan bertukar ganti di Parlimen, iaitu meningkat kesedaran umum, mengubah silibus pembelajaran, menguatkuasakan undang-undang, mengembalikan kuasa Yang di-Persekutuan Agong, Raja-Raja Melayu. Jadi saya rumuskan melihat dari isu-isu yang dikaitkan tentang perlibatan Yang di-Persekutuan Agong dalam membuat keputusan serta bertindak sebagai ketua negara adalah amat jelas berlandaskan perlembagaan persekutuan. Sekian, terima kasih.